Hai, Assalamualaikum semua. Kembali kita ke segmen live Apa Kata Pakar malam ini. Alright, sebelum tu, siapa yang dah ada ni? Jom kita share-share. Waalaikumsalam, Mira Sari. Hello, apa khabar? Alright, so kita share-share dulu dengan kita punya kawan-kawan, dengan kita punya follower. Hai, Wida Ruzlan bagi love balik. Okay, malam ini kita nak cakap pasal membina habit anak-anak sejak dari kecil. Membina habit kesihatan, to be exact. So, ibu-ibu, ayah-ayah yang memang menginginkan anak diorang membesar dengan sihat dan sejahtera, jom kita kongsikan ilmu bersama seorang occupational therapist malam ni. Kadang-kadang kita tak pernah dengar apa tu occupational therapist. Kita tanya beliau malam ni juga. Okay. So profession occupational therapist ni tak ramai yang tahu. Alright, jom. Siapa nak baca komen? Hai Kak Nuraihan, Kak Suhayu, Puan Junina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Okay. Dah berapa orang tengah menonton ni? Yes. Terima kasih. Okay. Jom kita tag-tag kawan kita. Kita share-share dekat kita punya siapa yang ada page, boleh share dekat page. Siapa yang ada profile, kita share dekat Facebook profile kita. Alright. Okay. Kita nak berkongsi ilmu, ilmu ni tak boleh simpan seorang-seorang. Nanti kedekut. Okay. Kejap saya silent phone dulu. Nanti kan bertubi-tubi masuk WhatsApp. Alright. Okay. Sebelum tu, sambil-sambil kita share, saya nak bagi tahu Mira Sari dia mengetek ramainya kawan-kawan dia. Alright. Okay. So, sambil-sambil tu lah saya nak tahu apakah impian seorang ibu atau ayah kepada anak-anak mereka dalam membesar ni. Cuba komen sikit sambil-sambil kita tag tu. Okay. Peng-tag aktif kita Nur Fatihah Muhammad Rusli. Dia tag ramai, berderet ni Berderet. Thank you so much for your support. Okay, Puan Junina cakap nak anak sihat, cergas dan pintar. Yes, of course. Okay. Okay, malam ni di akhir nanti saya pasti ramai orang yang akan ada persoalan untuk occupational therapist kita tentang membina habit sihat anak-anak ini. Jadi saya akan buka Q&A sekejap untuk anda supaya boleh dijawab oleh kita punya occupational therapist tu. Dan occupational therapist kita malam ni, pakar kita malam ni adalah ex seorang ex schoolmate saya masa saya belajar di Muzaffar Shah Science Secondary School di Melaka dulu. So kita dah lama sangat tak jumpa. Last kita jumpa masa saya form 3, masa kami form 3 dan form 4 saya berhijrah ke sekolah lain. Itulah last. So kita malam ni agak mini reunion yang penuh dengan perkongsian ilmu. Begitu. Alright. Baiklah. Adakah anda dah ready? Ke kita nak tunggu kejap lagi? Mira punya komen amboi lawa malam ni berseri.
Gitu. Yelah, kalau kita sihat, kalau kita sihat dari dalam, kita sihat, nampak sihat dan cantik dari luar. Aku setuju. Sebab tu kita nak membina habit yang sihat ni daripada anak kita di usia muda, anak-anak lagi. Alright. Okay, saya nampak viewer dah sedikit tinggi sedikit, bertambah sedikit. So, okay. Wida Ruzan cakap nak anak sihat. Yes. Nak tumbesaran anak normal dan mereka boleh later on membesar dengan sempurna. Begitu. Alright, so kita tag lagi, kita tunggu sekejap lagi. Alright. Okay. Alright. Sambil tu kan, saya ada post, ada 2 gambar, cakap pasal produk lah sekejap ya. Ada 2 gambar yang sangat comel yang saya post siang tadi kan, dekat page Sari Gold. Anda perasan tak? Kalau perasan, cuba komen 2 produk tu apa produknya. Okey, Puan Suhayu cakap nak anak sihat, pintar dan berkeyakinan. Betul, bukan setakat kita nak membina kesihatan tubuh dia juga, kita juga nak membina kesihatan dari segi emosi dan mental anak-anak. Okey, ya Mira, siapalah ambil gambar tu? Ya, anda ambil gambar. Terima kasih. Saya bertuah diberi tim yang sangat supportive. Okay. Thank you so much team. Betul tu Kak Suhayu, feminine wash dan nourishing hand and body lotion. Nama baru dia, feminine bubble and hand and body lotion ke Mira? Ya ke? Ariana Renz, hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. So, okay. Adakah anda dah bersedia? Ya, Wida, pink packaging like you love. Memang kita punya produk diformulakan untuk kesihatan dan kesejahteraan tubuh kita. 2 rangkaian produk penjagaan tubuh dari Sari Gold. Alright, so saya rasa kita dah boleh start sekarang. Okay. So macam yang saya cakap tadi, malam ini kita nak berkongsi dengan anda 5 tips macam mana nak bina habit sihat anak-anak daripada awal. Dan tips ni bukan saya yang bagi, tapi seorang pakar dalam bidang occupational therapist yang memang banyak sangat menulis pasal perkembangan anak-anak. So, beliau adalah seorang co-founder Gym Academy. Okay, kalau nak tahu siapakah dia dan apakah pekerjaan occupational therapist dan apakah tips yang beliau nak kongsi malam ni, saya nak persilakan Siti Aisyah Rozali. Hai, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Alright. Okay, apa khabar Aisyah? Alhamdulillah, sihat sangat-sangat. Sihat sangat, Alhamdulillah. So, Aisyah live dari Melaka. Betul. Yes. Selalunya kita punya tetamu walaupun online live dekat-dekat je, dekat Klang Valley ataupun Selangor je. Ini rasa macam jauh juga Melaka lah. Rasa rindu nak pergi Melaka. Merentas negeri. Yang ni first time lah sebab border dah buka. Okay Aisyah, boleh bagi tahu Aisyah ni siapa, your background dan juga apa fokus Aisyah in occupational therapy ni?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkenalan kepada semua yang berada dalam live ni. Sebab saya rasa ramai yang macam first time kot jumpa dengan saya kan. Okay, so saya adalah seorang occupational therapist dan saya sudah menjadi seorang occupational therapist selama 11 tahun. Alhamdulillah. 11 tahun bunyi dia macam tua kan. 11 tahun tapi Wow. saya baru je 23. Okay, so 11 tahun sebagai occupational therapist dan saya adalah ibu kepada 4 orang anak. Dan saya bertugas di Melaka, co-founder kepada Gym Academy Child Development Center. So memang bila saya masuk dalam bidang occupational therapy ni, sebenarnya ramai orang tak tahu Kelly, occupational therapy tu apa. So bila Betul, kita kata termasuk okay saya. translate, occupational therapy ni dalam bahasa Melayu apa? Pemulihan cara kerja. Lagi orang tak tahu Ha, apa benda. itulah Ah, clueless sebab tu lah kita ah, nak ajak Aisyah berkongsi. Okay. So occupational therapy ni dia merujuk kepada keadaan ataupun satu profession in which kita adalah satu cabang rehabilitasi, rehab in which so doktor first line kan, so kami biasanya second line lah. So bila patient, let's say for example kita ada orang yang sakit stroke, ni simple example katalah orang yang sakit stroke, lepas tu dia mula dia normal, lepas tu dia kena stroke. So dia dah ada bahagian tubuh badan dia yang tak function. So biasanya dia akan masuk ICU dululah. Baru kena serangan semua, so doktor akan stabilkan dia, pakaikan masukkan obat dan sebagainya. So lepas tu dia akan pergi kepada terapi. Biasanya dia akan start dengan fizio. Occupational therapy tak sama dengan fizio. So fizio akan buat apa? Akan buat exercise, kuatkan otot dia. So occupational therapy punya kerja adalah kita akan bantu dia kalau dia dekat umur bekerja, kita akan bantu dia supaya dia boleh pergi kerja dalam keadaan dia dah berbeza kemampuan. So kita enabling. Alright, tapi dia ada satu cabang dalam occupational therapy ni, kita panggil cabang pediatrik lah, cabang kanak-kanak, di mana occupational therapy occupational therapist yang bekerja dengan kanak-kanak macam saya, kami tak fokus kepada orang dewasa tapi kami fokus kepada kanak-kanak. So bila kita fokus kat kanak-kanak kan Kelly, kanak-kanak ni dia lahir begitulah dia lahir. Dia tak ada kalau macam orang tua, dia dah start ada skill. Contohnya dia dah pandai bawa kereta, lepas tu dia accident so dia tak boleh bawa kereta. So kita kena ajar dia. Okay, tapi kanak-kanak dia start dengan zero. Dia memang tak ada skill. Tapi kadang-kadang anak-anak ni bila dia orang dewasa, dia orang membesar, ada cabaran dalam perkembangan. Kalau masa saya mula-mula kerja dulu kan Kelly, saya memang fokus dekat anak yang istimewa je. Contohnya yang ada cerebral palsy, yang memang tangan kaki dia tak boleh gerak, ada autism, hyperactive, Down syndrome. So kita fokus kepada kanak-kanak ni untuk bantu anak-anak ni dalam keadaan keterbatasan dia, kita bantu dia supaya dia boleh membesar dengan baik lah, supaya dia boleh berdikari bila dia dewasa. Tapi lately kan Kelly, sebab tu saya rasa macam topik hari ni sangat menarik sebenarnya. Sebab lately sebenarnya kita jumpa ramai anak-anak yang normal, yang tak ada apa-apa diagnosis, yang bukanlah kita kata kategori sebagai anak-anak special, tapi anak-anak ni pun ada gangguan dalam perkembangan. So itu yang kita mula nampak sekarang ni. So itulah sedikit tentang occupational therapy dan tentang saya. Dan saya memang saya rasa dah masuk 7 tahun, saya macam aktif berkongsi jugalah tentang occupational therapy dan perkembangan kanak-kanak di Facebook. IG baru beberapa tahun sebab baru orang tua dia macam banyak ke Facebook kan. Kita muda lagi. Kita muda lagi, right. So saya banyak berkongsi, so boleh je tengok Facebook saya untuk information tentang perkembangan kanak-kanak. So itulah sedikit sebanyak pengenalan diri. Okay Aisyah, sekarang ni kan kita punya gaya hidup yang mungkin sibuk, lepas tu kurang sihat. Kadang-kadang kita terlepas pandang all the details about anak-anak punya keperluan makanan kan. Betul. So ada anak-anak yang macam lahir dia sihat tetapi pada usia yang muda dia dapat penyakit yang serius yang selalunya didapati pada orang dewasa, tapi mereka dah at the young age tu diorang dah ada. And ada juga yang kes anak-anak yang cerewet makan. Macam anak kawan saya hanya 5 benda je yang dia makan. Dia makan fries, favourite dia. Lepas tu pizza, tom yum, sup dengan keropok leko. Betul. So kita yang tengok ni macam rasa macam tak rasa macam
The parents lah, I'm not judging, Yeah. tapi kita sendiri yang nampak, dan anak dia tu sendiri rasa rendah diri tau. Dia cakap, kenapa badan saya tak tinggi macam orang lain? Kenapa badan saya macam kecil? So saya rasa ini adalah satu topik yang penting yang kita nak bantu ibu bapa untuk bantu anak mereka membesar dengan sihat dan cemerlang. Betul. So okay, the first thing is kenapa daripada kecil kita kena develop habit sihat untuk anak-anak kita. Okay. Macam Kelly cakap tadi kan, ramai anak-anak sekarang yang suka makan, kita kata sebenarnya junk food lah. Makanan yang tak ada cukup nutrisi sebenarnya. Saya banyak juga berkawan dengan pakar-pakar kanak-kanak kan, pakar kesihatan, ialah sebab dalam satu line kan. So banyak sebenarnya pakar kanak-kanak yang berkongsi, macam saya suka kalau nak follow, boleh follow Dr. Reza Zainul, Dr. Ana Yasmin. Diorang banyak berkongsi tentang perkembangan kanak-kanak daripada sudut pandang pakar kanak-kanak tu sendiri. Dan memang antara benda yang diorang banyak kongsi adalah ramai anak-anak sekarang, anak-anak kita yang diorang punya ketumbuhan fizikal tu terbantut tau. Sebab kurangnya makan makanan sihat, dan ramai anak-anak kita yang kecil-kecil lagi dah kena darah tinggi, dah kena kencing manis. So itu adalah sangat-sangat berbahaya lah. Okay, daripada sudut pandang saya sebagai terapis pula Kelly kan, bila benda ni jadi, bila anak-anak kita kurang nutrisi, dia sebab perkembangan anak ni dia sangat berkait rapat. Otak kita perlukan banyak nutrisi untuk berkembang dengan baik. Betul. Contoh, anak nak belajar tulis, kita rasa yang kena kuat tangan, tapi dalam otak tu ada banyak sangat fungsi yang macam berkait-kait, bergabung-gabung, bersambung-sambung supaya anak tu boleh tulis dengan baik. So bila anak jadi picky eater, anak kita tu tak makan makanan yang sihat daripada kecil, dan kita tak biasakan dengan habit-habit yang positif, so anak kita tu akan terbiasa dengan habit yang tidak sihat tu, dan dia akan susah sangat nak ubah bila dia dah lebih dewasa. So habit tu dia akan berlarut lah. Sebab tu kalau orang tak makan sayur daripada kecil, lepas tu kita tak ajar, sampai ketua kita tak makan sayur. So nanti kita akan nampak ada parts of our body, ada parts of our brain yang tak develop dengan baik. Dan sekarang pun sebab tu penting tau untuk kita develop positive attitude daripada kecil. Sebab sekarang anak-anak kita terdedah dengan banyak sangat kita kata anasir luar lah. Asap kereta, asap macam-macam kan, asap yang orang hisap kan. So ada banyak sangat kita kata benda-benda tu semua adalah benda-benda yang ada unsur karsinogen, ada benda-benda yang unsur boleh membantutkan perkembangan sel tubuh sebenarnya. Dan banyak juga research mengatakan bila anak-anak ni tidak ada good absorption of nutrition yang baik, diorang terdedah dengan banyak sangat perkara-perkara ataupun kekotoran daripada environment. So itu merencatkan pertumbuhan sel otak yang baik. Kita bagilah susu kata susu yang boleh connectkan sel otak tu kan. Tapi kalau kita bagi susu je sampai ke dewasa, saya ada tahu anak-anak murid yang susu je sampai besar, sebab anak tu fikir kita ialah kalau anak tu ada macam kondisi autism, ada banyak perkara yang kita nak kena tengok lah. Tapi even ada anak yang normal pun bagi susu sampai umur 6 tahun, tak makan benda lain, susu je. So benda tu dia mengganggu juga perkembangan anak sebenarnya. So dia kena balance. Susu penting, tapi makanan lain pun anak tu kena cuba juga, sebab dia akan mempengaruhi. Itu kita kata habit positif tu. Dia mesti kena ada balance dekat anak kita punya habit. Dan habit tu bukan hanya habit pemakanan, habit juga apa yang anak kita tengok, apa yang anak kita main, apa cara kita ajar anak kita, macam mana cara anak kita belajar. Tu yang kita kata perkembangan holistik. So habit yang kita nak develop tu penting, dan ianya mesti berlaku seawal baby dalam perut. Gitu. Wow. Okay, baru tahu seawal baby dalam perut. Tapi okay, kalau dah lahir baru macam ada cita-cita, mak ayah ni ada cita-cita nak, okay, aku nak anak aku membesar dengan sihat, tapi macam masa dia mengandung tu mungkin dia rasa belum macam sampai kesedaran. Belum sampai kesedaran atau ketidaktentuan. So seawal bila yang boleh kita develop healthy habit secara
holistik ni Aisyah? Okay, healthy habit ni, dia healthy habit anak akan sangat bergantung kepada healthy habit parents. So Gitu. itu adalah foundation of parenting. You cannot say parenting, anak saya nak membesar dengan baik without good parenting. Parenting tak start dengan childing, dia start dengan perkataan parent. Parent. So it has to start dengan parents. Sebab tu as early as dalam perut. Sebab mak tu bila mula je pregnant, dia dah kena plan. Okay, dia kena mula makan makanan yang sihat. Dia kena biasakan exercises walaupun dia dalam keadaan mengandung. Dia kena biasakan habit-habit positif supaya anak dia keluar je daripada perut, anak dia lahir je, dia dah terbiasa dengan habit-habit positif. Nanti anak tu tengok habit positif mak dia. So as early as possible. Umur berapa? Kita kata as early as possible. So let's say baby tu keluar daripada perut, so baru kita macam baru terbaca sana, baru baby dah keluar dah. So baru nak belajar pasal parenting kan. So kita pun baru nak baca apa yang kita nak rangsang anak dan sebagainya, apa yang kita nak makan, macam mana kita nak susun dapur kita lah, macam-macam lah kita baru nak belajar kan. Start. Once kita datang je kesedaran tu, kita kena terus start. Sebab anak ni dia keluar je daripada perut, dia akan tengok macam mana cara kita approach dia. Habit kita, let's say kita punya habit adalah setiap pagi kita akan bangun pagi-pagi, and then kita ada good habit, kita makan benda yang baik, lepas tu kita pun buat aktiviti yang sihat daripada pagi sampai malam. So baby kita tu dia akan membesar dengan seorang mak yang sangat aktif. So mak yang sangat aktif, mak yang sangat sihat, so nanti mak yang ada very good mood because dia ada good habit, healthy routine. Mak yang very good mood memang akan stimulate baby dia dengan sangat-sangat baik. Sebab masa kita menyusukan anak tu pun sebenarnya banyak stimulation yang kita boleh bagi, dengan syarat mak tu dalam keadaan yang healthy dan sihat. Satu healthy habit tu, kita kata anak tu kita nak start makan umur berapa dan sebagainya, tu kita kena ikut guideline yang nutritionist, dietitian KKM dah sediakan. 6 bulan start makan dan sebagainya kan. So habit yang lain-lain termasuk anak kita main, anak kita punya waktu tidur, anak kita punya waktu belajar, semua tu adalah good habits yang akan mempengaruhi anak kita. Berapa lama dia tengok gadget. So semua tu kita kena take note. Dan habit tu memang dia kena start daripada awal. Dia start dengan kita. Why? Sebab anak adalah good imitator. Dia orang ni macam sponge. Kadang-kadang kita popek tak jadi pun. Tapi dia tengok kita buat, baru dia buat. Begitu. Okay, itulah nak jadi parents kena ada child. Tapi nak parenting tu start dengan parents tu sendiri, bukan dengan child. Kita harap anak kita jadi macam tu, tapi kita sendiri tak start. Yes, kita kena start. Sebab ada kawan saya yang memang menjaga diet anak dia, tapi bila dah sampai ke pengasuh tu, pengasuh bagi gula-gula lah, dia bagi jajan lah. So selalu macam tu lah, parent frustrated dengan orang luar. Okay. So kita teruskan dengan tips untuk membantu mak-mak ni mendidik anak. Itu yang ditunggu-tunggu. Alright. So saya sebenarnya ada banyak sangat tips untuk kita bina healthy habit anak sihat sebenarnya. So sihat ni ada banyak, macam saya cakap tadi lah, sihat ni ada banyak sangat point. Sihat daripada sudut pemakanan dia, sihat daripada sudut perkembangan otak dia, kita panggil cognitive system, macam mana dia punya mental function, mental health. Sihat daripada sudut emosi anak kita tu stabil ke, tidak ke, cepat mengamuk ke, cepat marah ke. Sihat daripada sudut perkembangan fizikal dia, motor kasar dia, motor halus dia. Sihat daripada sudut dia bermain. Satu, kita tak boleh marah kalau anak main. Kau ni asyik main je. Ya, memang itu memang pekerjaan kanak-kanak bermain. Dan sememangnya kanak-kanak tu belajar melalui bermain. Okay, so apa 5 tips yang saya nak sharekan dengan anda hari ini adalah yang pertama yang paling penting, kita kena faham perkembangan kanak-kanak. First thing first, kita kena tahu apa yang anak kita perlukan. Kalau kita memang sangat concern dengan nutrisi, apa nutrition yang anak perlu ada? Apakah vitamin yang anak kita perlukan? Apakah makanan yang anak kita perlukan supaya dia sihat? Contoh ada anak yang dia susah belajar sebab anak tu selalu sembelit.
Serius, dia memang mempengaruhi. Sebab anak tu tak selesa dalam keadaan dia perut dia selalu sakit, dia buang air besar pun dia sakit. So bila anak sembelit, dia pun susahlah nak belajar. Dia akan ganggu pula posture dia sebab dia akan selalu duduk dalam keadaan slumping sebab dia tahan sakit. So fokus anak kita pun akan terganggu. So first kita kena faham dulu perkembangan anak. Anak umur 2 tahun, apa perkembangan yang kena ada? Anak umur 3 tahun, apa perkembangan yang dia nak kena ada? Selalunya parents suka tanya, oh anak saya umur 2 tahun tak cakap lagi, normal ke tak? Kenapa kita tanya normal ke tak? Sebab kita pun tak sure perkembangan anak yang sepatutnya macam mana. So boleh je, sebenarnya senang je, kita boleh google je milestone of development. Developmental milestone, kita panggil developmental milestone, milestone perkembangan anak umur sekian-sekian. Daripada umur 2 bulan kita dah boleh type dah kat Google tu milestone development for 2 months old. So tengok anak kita 2 bulan dah boleh ke tak angkat kepala, dah boleh ke tak pandang muka kita masa menyusu. So itu tips yang paling penting yang kita kena tahu. Okay, apa anak umur 8 bulan patutnya dah boleh makan, apa anak umur 9 bulan sepatutnya dah boleh pegang. So kita kena tahu, faham milestone perkembangan anak tu. Sebab bila kita faham, baru kita adalah seorang parents yang knowledgeable lah. So kita akan buat keputusan berdasarkan information dan pengetahuan yang kita ada. Okay. Yang kedua, kita kena tunjuk. Macam saya cakap tadi lah, kan kanak-kanak ni a good absorber. Dia orang ni serap kita. Sebab tu kalau kita tengok selalu orang Mak Saleh buat iklan kan, dia kata okay, kalau kita kasar, anak kita pun akan kasar. Kalau kita macam ni, anak kita pun akan macam ni. Yelah kadang-kadang tak pun, kadang-kadang kita lembut je tapi anak kita tiba-tiba kasar sebab ikut jiran sebelah. Itu kita kata kena faham perkembangan pula. Kenapa bila anak masuk umur certain dia akan ikut orang lain instead of ikut kita. So yang itu kita kena cater. Macam mana kita nak uruskan yang itu? Okay, so yang kedua tadi kita kena tunjuk good habits kat anak. Oh tengok mama makan sayur, nyam, sedapnya makan sayur. Oh tengok mama makan sirap, sedapnya sirap ni. Okay, so sangat sihat untuk kita punya kesihatan contohnya kan. Oh mama minum air ni bagus sangat, nanti kuat gigi kita, tapi mama yang kena minum dulu. So dia tak jadi kalau dia budak tu je, nanti budak tu kenapa mama tak minum pun. So it's not as important because mama tak buat. Apa yang mama buat tu important. Sebab tu kenapa ada anak-anak kita suka sangat handphone, sebab kita rasa handphone is very important kan. Kita macam tu. Kita pun melekat dengan handphone. Yes, kita generation yang dengan gadget kan. So kita melekat dengan handphone. So anak akan suka juga handphone. So itulah anak ni kita kena tunjuk. So yang pertama tadi faham perkembangan. Yang kedua kita kena tunjuk apa yang kita nak anak kita buat. Yang ketiga kita kena rangsang. Rangsang tu maksudnya apa? Kita kena beri anak kita pengalaman. Contoh kita kata anak kita tengok anak jiran. Oh anak jiran tu makan sayur macam makan ke apa kok makan sayur. Anak aku tak nak makan sayur lah, tapi kita bagi tak? Kadang-kadang kita rasa macam anak kita tak makan sayur, tapi macam Kelly cakap lah, tapi bagi makan kerupuk leko, makan nugget, bila kita bagi anak kita makan sayur, tak pernah bagi. Itulah. Kan? Sekali-sekala waktu anak jiran tu makan baru kita bagi. Memanglah anak kita tak makan sebab kita tak bagi dia peluang cuba. Kita tak bagi dia peluang untuk rasa. Kita tak bagi dia peluang untuk biasakan lidah dia, biasakan diri dia dengan habit-habit yang baik. Macam tu. So kita kena rangsang anak kita. Kalau kita nak anak kita menulis, contoh hari tu saya baru je habis bengkel menulis tau. So macam ramai sangat parents macam saya baru tahu rupanya selama ni saya salah cara ajar anak menulis. Sebab apa? Parents kadang-kadang dia kata anak saya ni tak nak tulis lah, dia malas tulis. Bila kita tengok parents nak anak tu pandai tulis masa umur anak tu 5 tahun, tapi anak tu baru dikenalkan dengan pensil sebulan lepas. Tapi nak compare dengan seorang digayat. Yes. So nak compare dengan anak kecil yang parents dah kenalkan dengan pensil daripada umur 3 tahun. Memang tak samalah. So apa yang kita dedahkan pada anak tu, itu kita kata rangsang. So faham, tunjuk, rangsang. Yang keempat, kena konsisten. Ini adalah benda penting sebab parenting bukan magic. Ramai orang rasa macam saya dah bagi dah pada anak saya dah tunjuk dah, saya dah cuba dah bagi dia makan sayur tapi dia tak nak because kita tak konsisten. Kita yang tak konsisten. Anak ni dia perlukan boundary. Boundary tu apa? Dia perlukan orang yang konsisten ni bagi tahu dia ini betul, ini salah. Especially kalau anak tu umur 9 tahun ke bawah, dia belum boleh logik lagi. Dia punya logik tu tak sama macam kita. Logik dia adalah kalau tak kena marah okey lah, tu logik kanak-kanak. Betul-betul. So
So bila kita bagi dekat anak kita, kita kena pastikan apa yang kita bagi tu konsisten. Contoh ni contoh normal lah, contoh yang perkara biasa ni kita dah boleh bawa anak kita keluar kan. So contoh normal kita bawa anak kita pergi shopping kompleks. Sampai dekat tempat bayar ada satu benda nama dia berbola telur tau, Kinder Joy. So itu favourite budak-budak. Itu memang favourite. Padahal apa benda dalam dia kita pun macam bukanlah ada benda sangat pun kan. Dia buang coklat, dia main toy je. Dia main toy je. Padahal toy dia tu macam gitu je kan. Very macam sangat kanak-kanak. Kanak-kanak kan benda macam tu shiny new things kan dia kata. Benda tu asal baru je dia suka. So bila budak dapat Kinder Joy, kenapa shopping complex suka susun Kinder Joy dekat tempat bayar? Sebab macam itulah. Itu memang business strategy nama dia. So anak akan minta Kinder Joy. So katalah kita dah cakap dengan anak kita tak boleh. Hari ni ayah tak ada plan nak beli Kinder Joy, tak cukup duit. Contohlah kita bagi tahu kan. Anak tu kata nak juga, tak boleh. Nak juga. Anak kita buat apa? Dia akan test power. Test power dia akan buat apa? Dia jerit, dia ngamuk, dia pergi, dia rampas juga benda tu. Anak akan cuba macam-macam. Pula jiran sebelah lane yang nak bayar tu anak dia pun jerit dapat. Lepas tu mak dia bayarkan. So anak kita pun tiru, mesti jadi ni untuk strategi orang sebelah. So once kita kata, okey lah, ambil lah, bising. Maka kita pun tak konsisten. So apa akan jadi dekat anak kita? Setiap kali anak kita nak sesuatu, dia tahu ayah atau mama akan kalah kalau dia jerit. So maka behavior anak kita pun kita akan nampak lah behavior anak kita ni macam siapa tu nak control. Why? Sebab kita tak konsisten. So konsisten tu penting untuk create good habit. Penting sekali. Memang benda yang sangat penting konsisten ni. Alright, dan yang kelima adalah limit negatif. Kita tak nak anak kita makan jajan. So janganlah simpan jajan tu dekat tempat yang dia nampak. Kalau mak punya jajan, simpanlah dekat sebab saya selalu tengok dekat grup masak-masak ni, mak-mak kalau nak makan mi segera, dia akan makan lepas anak-anak dah tidur. Betul. Senyap-senyap. So kalau benda yang kita tak nak anak kita makan, benda yang kita tak nak anak kita buat, kita jangan letak depan mata dia. Limitkan keperluan untuk power struggle. Apakah itu power struggle? Power struggle adalah bila kita gaduh dengan anak. Gaduh dengan anak ni kadang-kadang seronok juga kan, rasa macam comelnya anak aku ni tapi benda tu sebenarnya dia akan bits by bits akan develop lah beberapa negative behavior dekat anak kita bila kita terlalu kerap power struggle. Okay, so power struggle ni sangat penting untuk kita elakkan. So sebab tu kalau kita boleh ketepikan, limitkan keberadaan benda yang kita tak nak anak kita ambil atau benda yang kita tak nak anak kita minta, kita tak payah bagi depan mata. Tak nak anak kita main gadget, simpanlah gadget tinggi, simpan dalam poket mak ke, simpan dalam zip. So anytime mak nak guna handphone, vibrate, masuk dalam toilet baru guna, bukan depan mata anak. Contohnya kalau anak kita dah ketagihan gadget limitkan reason untuk kita power struggle tu. So limitkan reason untuk berlakunya negative habit. Tak nak anak kita makan jajan, janganlah beli. Kalau dia pergi rumah jiran, so kita dah selalu cakap dengan dia, every time nak makan minta izin. Katalah jiran kata, Hana birthday party kan anak jiran sebelah, so dia bagi satu bungkus. Kita jangan terus buang sebab anak dah nampak. Bila anak dah nampak, dia akan create power struggle dan nanti anak akan ada satu mentality, mak ni tak sayang saya ke? Kenapa buang? Tu kan saya. So kita kena explain dekat anak. Kalau kita memang tak nak bagi anak kita langsung makan chicken jajan semua ni, kita kena bagi tahu dekat jiran awal-awal, anak saya tak makan. Kalau nak bagi boleh tak bagi macam tak payah bagi pun tak apa, tapi kalau nak bagi saya bagi kat saya, jangan bagi kat anak. So kita boleh limitkan benda tu, kita ganti something else, benda lain ke untuk anak kita kan. So let's say terlepas juga kat tangan anak kita. Anak kena faham kenapa kita tak bagi. If not, kita boleh mencalakan emosi juga sebenarnya. Ingat tak cerita Charlie and the Chocolate Factory? Yes, my favorite. Bila ayah dia terlalu strict untuk tak bagi dia makan coklat, what happen dekat dia? Dia memberontak dan dia cari sendiri. Anak bila dia tak dapat sesuatu, dia akan cari sendiri. So kita kena reason, bagi tahu. Kadang-kadang kita macam loosen up. Mama bagi with reason Mama bagi awak rasa satu je. Sebab benda ni memang tak siap. Awak nak rasa ke tidak? Kalau awak rasa, dia memang akan bagi gula yang banyak dekat badan. Nanti otak kita pun tak sihat. Nanti kita pun nanti rasa mengantuk. Kita belajar pun tak rajin. Betul awak nak rasa?
So kita kena suruh anak kita fikir betul. Kalau kita okey, nak rasa juga. Okey, awak rasa tapi mama boleh bagi awak satu je sebab mama sayang awak, mama tak nak awak punya badan rosak. Okey, so bagi satu. Sebab kita kena bagi anak tu peluang untuk berfikir. Okay, let's say esok dia kata saya makan satu okey je. Budak akan macam tu. Saya makan satu okey je, otak saya masih okey. Kan? Budak-budak kan, otak saya masih okey. So, macam mana kita nak cakap dengan anak kita? Kita kena consistently bagi tahu, ya sekarang awak rasa otak awak okey tapi awak tak tahu lagi 10 tahun macam mana. Mama risau ni. So kena selalu explain dekat anak kita. So consistent tu penting dan elakkan power struggle. So 5 benda tadi dah siap tulis dah kan. 5 poin penting tadi, faham perkembangan anak-anak, tunjuk dekat anak-anak kita habit sihat tu. Kita yang kena dulu ada habit sihat. So kalau kita jenis yang tak makan tauge, good luck lah nak suruh anak makan tauge kan. Memang tak lah. Memang taklah. So yang ketiga, rangsangan-rangsangan yang baik. Kita kena bagi anak kita rangsangan-rangsangan yang proper, bagi dia peluang untuk dia cuba pelbagai benda yang kita nak lah, yang benda-benda yang baik. Yang keempat, kita kena konsisten dengan apa yang kita cakap. Jangan tipu anak. Tak boleh tipu. Anak ni once kita tipu, nanti dia dah tak percaya dah. Nanti dia kata, alah ayah tu sembang je macam tu kan. So tak nak macam tu, because especially anak 9 tahun ke bawah, dia perlukan orang dewasa yang firm, yang jelas dan konsisten. Baru dia akan boleh membesar menjadi seorang kanak-kanak yang yakin. Ni serius ramai anak-anak yang bila parents tak konsisten, tak firm, anak-anak ni dia membesar nampak macam yakin, tapi kadang-kadang dia macam ada, kita panggil self esteem dia tu, dia menunjukkan sesuatu because of dia sebenarnya ada self esteem yang rendah. Macam itulah dia tunjukkan. Dia ada insecurity. Yes, dia ada insecurity. Dia ada insecurity. So kompleks nanti dia punya behavior tu. So sebab tu kita kena 9 tahun ke bawah adalah usia yang kita kena konsisten dengan anak. Peraturan is peraturan. Mama is very sorry I cannot give you. So kena firm. Firm tapi bukan garang lah. Jangan kau pukul pula anak tu kan. Firm. Tak perlu garang. Okay. Betul. Dan yang kelima, limit power struggle. So itu adalah 5 tips penting sangat-sangat, and in which dia sebenarnya cover like a lot of things. Daripada sudut pemakanan, itulah 5 benda. Sudut belajar, itulah 5 benda. Sudut anak kita punya behavior, itulah 5 benda penting. Ini Aisyah bagi 5 perkara yang nampak macam basic, nampak macam alah senang je. Tapi nak membuatnya tu mungkin parents sendiri yang struggle. Betul. Honestly Kelly, masa saya baru anak 1-2 dulu kan, struggle tau nak ikut tips ni sendiri rasa struggle, sebab kita punya sifat sendiri kan. Contohnya saya lah mak yang garang, so macam aku macam nak konsisten tanpa marah ni. So dia nak kena belajar juga strategi tu, cara macam mana kita nak uruskan kita punya emosi juga kan. I like your reasoning tadi tau, sebab instead of saying no, just no. Dan just macam sepatah dua sahaja, lepas tu rampas benda yang kita tak suka tu, kita bagi anak berfikir sendiri. Sebab tak ramai yang buat macam tu. Tapi Kelly, itulah benda yang penting sebenarnya. Kita panggil executive function. So kalau parents kat sini nak belajar lagi tentang perkembangan anak, kenapa kita tak boleh simply cakap no, why? Because I said so. Itu kan mak-mak Asian kan. Why? Kenapa kita tak boleh macam just no and no without reasoning? Sebab dia ada kaitan dengan executive function. Executive function tu kita punya function brain yang executive yang bantu anak tu berfikir secara logik, penyelesaian masalah, keyakinan diri anak. So bila kita reasoning dengan anak, sebenarnya anak tu akan ada reasons behind things. So nanti bila dia besar, dia boleh buat keputusan based on apa yang dia tahu. Bukan keputusan macam ni boleh ke tak? Tak boleh, ikut je lah membabi buta macam tu. Sebab dia dah biasa di buta-butakan daripada kecil. So kena bagi anak disuap dengan sebenarnya suap tu masalah besar tu Kelly, sebab ramai budak-budak yang kita pun kita pun membesar, ramai antara kita membesar tanpa kemampuan untuk tanpa ada resilience, ketahanan diri yang tinggi. Sebab kita selalu disuap. No means no. Macam tu. Tak ada reason belakang. Betul, sebab Asian parents ni dia selain daripada dia nak anak belajar 24 jam, nak stay ini adalah salah satu habit Asian parents yang mungkin kita boleh ubah sendiri later. Okay.
ada orang tanya kan, kalau anak dah menjejak usia dah bersekolah ataupun ada soalan. Mira Sari, dia kata adakah ibu bapa yang sentiasa bergaduh ketika ibu masih mengandung atau di hadapan anak boleh mengganggu perkembangan minda mereka? Ini adalah satu soalan yang sangat menarik tapi sensitif kan? Sebenarnya kan parents yang selalu bergaduh depan anak memang akan meninggalkan kesan kepada perkembangan minda. Perkembangan minda ni dia termasuk anak tu punya kemampuan penyelesaian masalah, anak tu punya kemampuan untuk fokus dan dia sangat relate dengan anak tu punya emosi. Kita panggil EQ, emotional quotient manusia, rasa empathy dia kenal diri dia ke tidak. So parents yang selalu anak yang berada dalam keadaan yang parents banyak bergaduh, sebenarnya kan sepanjang PKP ni kawan saya dia volunteer lah, OT volunteer sebab OT punya klinik tutup, orang tak boleh datang kan PKP. So dia orang volunteer dekat tempat untuk support system tau, support call orang yang stress kat rumah. So masa PKP tu memang banyak sangat kes anak-anak yang dah mula tunjukkan tanda-tanda depression because dia orang dengar parents gaduh, dia orang dengar macam-macam benda lah. Masalah diungkit-ungkit selalunya. Yes, betul. And even masa mengandung dalam perut baby kita pun ada respon tau. So bila mak tu stress, mak akan keluarkan certain hormon dekat dalam badan dia. Mak akan ada movement yang stressful daripada badan dia. Kadang-kadang mak tu tak perasan. Dia ketat gigi. Kadang-kadang kalau kita stress, nanti kita bangun pagi macam kita rasa macam sakit dekat rahang. Because kita ketat gigi, kita tak perasan. Muscle tension. So masa tension tu baby kita dalam perut boleh rasa sebenarnya. So nanti diorang pun akan stres juga kat dalam perut tu. So sebab tu bila kita plan untuk ada anak, sangat-sangat digalakkan untuk kita bincang betul-betul dengan pasangan, betul-betul ready ke. Pastikan kita belajar dulu, faham perkembangan anak tu, benda point penting tadi tu. Faham perkembangan anak dan faham apa yang anak perlukan. If not, kita tak perasan kita terderhaka ke anak sendiri kan. Selalu kita dengar anak-anak derhaka kepada ibu bapa. Mungkin the root reason is ibu bapa yang menderhakai anak-anak dahulu. Betul. Okay. Soalan saya yang nak tanya tadi sebelum Mira tanya tadi ialah kalau anak dah start sekolah, dah mungkin berganjak ke usia remaja ke, ada peluang ke untuk ibu bapa mengubah habit mereka tu? Okay, anak ni sebelum kita correct, sebelum kita membetulkan anak kita, ada satu benda yang kita kena buat, kita kena connect. Kita kena connect dulu dengan anak. Selalunya isu anak-anak yang dah nak masuk usia remaja adalah kita terhilang connection. Sebab bila anak masuk, macam saya cakap tadi, umur 9 tahun ke bawah adalah waktu yang terbaik untuk kita rangsang banyak-banyak anak kita, kuatkan emosi dia dan sebagainya. Sebab bila dia masuk umur 10 tahun, dia akan mula masuk usia yang dia lebih percaya kawan daripada kita. Sebab dia dah mula masuk usia awal remaja. Lagilah dah masuk umur 15-16 dulu kan. Kita pun masa remaja dulu memberontak juga kan. Well, we were there kan. Yeah. So tapi bila kita ada foundation yang kukuh daripada kecil, kita akan sentiasa ingat apa yang mak bapak kita pesan. So nanti akan ada momen untuk kita patah balik. So connection is important. So bila kita anak kita masuk usia remaja, kalau dalam Islam pun perkembangan anak kan masa kecil tu kita didik dia, bila dia masuk usia remaja kita kena menjadi kawan dia. So kita kena jadi facilitator, bukan kawan like kawan betul-betul tau. Itu bila dah besar sangat. Bila remaja kita kena jadi facilitator, facilitate. Let's say anak kita tu buat bad habits kan. Anak kita remaja contohnya, tiba-tiba dah start nak cuba rokok kan dengan kawan-kawan lah for example kan. So anak lelaki dia perlukan touch daripada father and dia perlukan touch daripada mother. Okay, saya pernah ada satu parent tanya tau, anak dia memang tak boleh langsung dengan dia. Anak lelaki dia masuk umur 15 tahun. Anak dia normal development tapi memang dalam fasa pemberontakan yang tinggi lah. So anak dia memang tak boleh langsung dengan dia.
sampai dia tak tahu nak buat apa. Anak dia memang sampai pernah lari daripada rumah dan sebagainya. So saya cakap dengan mak dia, so you have to ask the father sebab anak dia lelaki. Cuba ajak ayah dia untuk man to man talk. Sebab tu man to man talk tu penting, woman to woman talk tu penting bila anak kita masuk remaja sebab connection. So the mother cakap, tapi saya single. So saya single mother, so tak ada ayah yang boleh bantu dia. Pakcik-pakcik pun semua sibuk, atuk pun dia tak rapat. So saya kata okay, apa yang anak remaja tu suka? Dia kata anak dia suka jogging. Anak dia suka masa tu waktu kita belum PKP lah. So anak dia suka pergi berlari tau, pergi event larian. So saya kata okay, mama boleh buat benda tu. So mak dia kata okay boleh, because dia dah quite free kan, tak ada anak kecil. So kata okay saya pun boleh. Okay, what if you cari kawan-kawan lelaki yang boleh teman dia sekali untuk pergi jogging and you join in. So bincang dengan whatever kawan lelaki ke, you punya cousin ke, siapa-siapa yang you rasa boleh reliable untuk bantu dia. So but you have to go as well. Tapi you pergi bukan sebagai you nak jalan sebelah dia, sebab budak lelaki dah besar dia tak suka dah jalan dengan mak dia. Kan? So apa yang berlaku, mak ni berjaya jumpa one kawan-kawan office dia lah yang sudi nak bantu. So kawan office ni bawa sekali dengan anak dia, wife dia sekali, so dia pun ikut sekali. So anak dia join the family. So jogging saya mula, anak dia memang tarik muka lah apa benda lari dengan dia orang ni kan. So but then by times anak dia nampak mak dia punya effort untuk connect, mak dia punya support dan connect, buat apa yang dia suka tu. So connection tu kena datang dulu sebelum kita nak correct anak kita. Sebab tu tips yang pertama tadi, patah balik kat situ, faham. Anak masuk remaja, apa perkembangan remaja pula? Apa yang anak kita suka? Kita kena tahu apa yang anak suka, bukan apa yang kita nak anak kita jadi. Itu satu lagi Asian parent. Saya nak anak saya jadi doktor, anak nak ke jadi? So kita kena tanyalah benda tu, berapa banyak kan Kelly, kawan-kawan kita, batch kita masa zaman kita dulu semua nak kena jadi doktor, tak jadi doktor jadi engineer kan. Berapa ramai yang dah jadi doktor jadi engineer, lepas dah graduate tak jadi pun, tak nak pun, nak jadi benda lain because memang tak nak pun jadi benda tu. So kena take note apa yang anak remaja kita nak. Remaja ni dia memang tricky sebab emosi dia memang paling besar sekali waktu tu. So kena faham dulu apa yang anak remaja kita tu nak. Begitulah. Okay, sikit lari sikit daripada kanak-kanak ni kan Aisyah. Bila melepaskan anak ke luar, contohnya macam kita dululah masuk asrama. Macam mana ibu ayah, okay, dia dah bagi satu solid foundation, but how ibu ayah boleh rasa selesa untuk mempercayai anak-anak dia terus meneruskan that habit tu? Dia kena start dengan percayalah. So first thing first, anak tu kena tahu yang kita percaya dekat dia. Anak masuk usia yang nak lepas pergi asrama ni, dia memang akan ada banyak trust issue. Kenapa mak tak percaya cakap dia, mak tak nak dengar cakap dia, semua nak kena dengar cakap mak je. Why jadi macam tu? Sebab kita tak faham apa yang anak kita nak. So yang nombor dua, tapi tak boleh jadi sampai anakku sezali, kita percaya semua benda. Dia tetap kena ada, macam saya cakap, kita kena jadi facilitator. So bila anak kita lepaskan pergi asrama, okay, I trust you. Okay, mama percaya yang awak boleh jaga diri. So anak pun kata, okay, thank you for trusting me. So dia pun pergi asrama. And you tak boleh lepaskan dan biarkan. Ada beberapa benda yang kita kata dramatic things yang mak boleh buat kalau anak ni masuk asrama. Number one, you boleh tulis surat, drama kan, walaupun dah ada handphone. Hantar surat, surprise surat dekat dia, buat postcard, tulis postcard dekat dia, thank you sebab keeping terus terus berada dalam kepercayaan mama. I trust that you can jaga diri kat sana. So bagi, and then every time dia call cakap, okay, so how is everything? So seronok tak? Jangan tanya belajar apa? Asyik-asyik tanya belajar apa kan? Dah exam belum? Berapa A? Itu je yang kita tanya kalau anak kat asrama. You have to tanya, kawan okay? So macam mana? Ada konflik ke dengan kawan? Anything that I want to help? Mama pun dulu, sometimes kita cerita, tahu tak, mama dulu masa kat asrama, nenek kita kat asrama, so kita cerita things so that benda yang dia boleh relate. Sebab tu bila anak masuk remaja, kita kena masuk juga dekat dalam remaja tu. Apa yang anak kita baca? So kita pun baca sikit. Walaupun tak boleh nak masuk, kadang-kadang kan kita baca, oh inilah zaman anak tu. Lagi-lagi zaman sekarang tau, anak kita lah ni Gen Y, anak Gen Z, so nanti anak kita Gen mana tah lagi kan. So dunia anak-anak yang diorang
lebih kepada influencers, Gen Z especially kan, anak-anak remaja zaman sekarang, diorang memang akan percaya apa yang influencers cakap. So dan diorang memang ikut YouTubers, Instagramers, semua tu, Facebookers ni diorang dah tak ikat dah. Instagramers, YouTubers, TikTokers, diorang ikut sebab itulah bagi diorang, itulah idola dia. So it really happens. So kita kena faham dulu and put trust and bagi tahu anak yang kita trust dia. Anak kena tahu apa yang kita rasa. Sebab mak-mak kan Kelly, dia ada tendensi untuk merahsiakan perasaan dia, which is not healthy. Kita kena berkongsi juga. Kita kena, rasanya lah, pada pendapat saya rasa ibu-ibu ni dia kena act as a human juga depan anak-anak. Betul. Sebab kadang-kadang kita dalam saya bukan seorang ibu. Jadi tapi saya banyak observe lah. Ada ibu-ibu yang dia macam robot depan anak, no emotion langsung. Sebab dia kata kalau dia show the emotion, dia put the guard down kononnya. Tapi tak. Tapi kita kena tunjuk. Anak kena tahu apa yang kita rasa. Kita penat. Kita bagi tahu. Hari ni mama penat sangat. Mama tak boleh nak main dengan awak. Sorry, I have to go and sleep sekejap. Nanti sekarang kita bincang lagi boleh? So anak kena tahulah. I am so angry. Saya marah ni dengan awak hari ni. So anak kena tahu. I see. Okay, saya nak boleh ke kita buka question and answer session sekejap untuk beberapa soalan. Okay. Okay, anda boleh komen sekejap sambil-sambil Puan Aisyah dan saya bercakap-cakap. Alright, okay. Jika anak dah umur 6 tahun, macam mana nak influence untuk good habit? Aisyah boleh kongsi. Senang lagi. 6 tahun tu masih umur yang sangat bagus lagi untuk kita influence dia. First, kita change. Kita punya rutin. Kita bagi surprise kat dia. Oh, hari ni kita ada benda baru yang kita nak buat. Pukul 3 petang, kita semua nak kena sama-sama, I don't know, new routine ni nak bagi apa. Okay, 3 petang kita semua sama-sama nak habiskan novel Harry Potter. Contohlah kan, kita nak bagi anak kita minat dengan buku kan. So kita nak baca buku Harry Potter sama-sama. 3 petang, everybody duduk dekat sini. So tulis that particular new routine ataupun new habit yang kita nak instill kat rumah. Tulis, tampal dekat dinding. Okay, and kena bagi time. Anak-anak ni kena bagi waktu. So pukul 3 petang kita nak tengok, nak baca Harry Potter. So okay, mama baca 3 muka surat. Oh, best ni cerita Harry Potter. Sebab mama punya suara pun dah penat kan baca 3 muka surat buku Harry Potter. Okay, so okay, habis 3 muka surat. So kita tulis, hari ni kita baca page 1 sampai page 3. Okay, besok kita baca lagi tau. Habis dekat page 100, nanti mama ada surprise nak bagi kat semua. So macam tu. Dia kena ada, anak ni dia kan anak umur 9 tahun ke bawah, dia kena ada satu benda yang dia anticipate. If I do this, what do I get? Tapi yelah, kita nampak macam bargaining kan. Tapi sebenarnya by times kita akan reducekan bargaining bila benda bargaining ni dah berlaku sekali, lepas tu kita reducekan. Tapi kita best kan kalau kita buat benda ni, mama tengok anak mama punya brain semua bagus lah. So reward yang kita bagi dalam bentuk pujian dekat dia. Mama rasa bila kita baca Harry Potter ni bagus. So lepas muka surat 200 dah tak ada hadiah tau. Tapi kita habiskan benda ni. Sebab best sangat. Sekali je kita bagi hadiah tu. So dia tak boleh banyak kali sebab nanti anak kita akan tersangkut dekat bargaining tu. Nanti sampai tua, kalau aku buat ni kau nak bagi aku apa? Dia akan menunggu award. Dia nak award tu. Sekali je kita bagi just untuk trigger the first habit dan lepas tu kita teruskan. Dia memang kena, boleh sangat umur 6 tahun tu is a very good age. Okay, masih boleh dilenturkan dengan senang. Sangat-sangat. Sangat senang. Okay, tadi saya ada ternampak ada orang komen dia follower Aisyah. Oh, dah ada dah satu lagi. Satu lagi. Alright, okay. Soalan last daripada kita punya penonton. Ida Badariah. Bagaimana kalau 8 tahun anak lelaki suka memberi arahan kat mak dia? Kalau tak buat, dia tunjuk muka. Macam mana nak handle? Seram. Okay, sebenarnya bagus kalau mama dengan ayah-ayah boleh pergi dekat Google, cari my parenting style.
buat satu dia ada selalunya dia ada je quiz parenting style kita. Dia ada yang permissive parenting, dia ada authoritative, ada authoritarian. So authoritarian ni adalah yang macam kita lah, macam zaman-zaman kita dululah, Asian parenting. What I say you just follow, don't ask, macam tu. Saya mak awak. I'm your mother, dengar kan. Kadang-kadang kita geram keluar juga perkataan tu ke anak sebenarnya. Lepas tu satu lagi authoritative. Authoritative ni kita tarik tali. Okay, what do you want? Okay, kita banyak discuss dengan anak. So which is a good approach lah. And satu lagi adalah permissive. Permissive means kita dah terlalu biasa daripada kecil, because mungkin kita masa kita kecil kita tak suka bila parents kita terlalu halang kita, so kita allow anak kita buat macam-macam. So sometimes dan in which bila saya buat assessment pasal parenting style ni, semakin ramai parents sekarang yang age lebih kurang macam kita ni ada permissive parenting tu. Maksudnya kita allow terlalu banyak allowance pada anak. So benda tu akan membuatkan anak kita dia rasa dia boleh bagi arahan lah kat kita. Okay, so what to change? Macam mana kita nak bantu anak kita? Sebab kita tak nak kan sampai besar dia jadi macam tu kan, nanti kita takut kita lose control. Bila masuk remaja nanti lagi takut kita lagi lose control. So what you can do adalah number one, connect macam mana? Okay, if sebelum ni kita connect dengan bagi dia apa yang dia nak, okay, I will do that for you. No, kali ni kita connect dengan cerita apa yang kita rasa. Okay, ajak dia duduk, tapi bukan pada ketika dia bagi arahan tu. Okay, lepas habis dia bagi arahan tu, waktu dia rehat, waktu dia tengah relax, waktu kita before sleep. Boleh tak kalau setiap hari lepas ni kita buat bedtime story, mama nak story dengan anak-anak. Okay, so buat satu rutin baru. Dia rutin baru ni memang dia akan change anak punya perception dan change anak punya habit. Okay, so kita start dengan satu rutin baru. Okay, bedtime story pukul 10 semua orang masuk bilik, mama nak cerita sampai 10.30. So dalam bedtime story tu kita cerita, tahu tak ni nama dia Heart. Okay, Heart ni dalam tu ada perasaan. Mama pun ada perasaan juga. Mama sedih sangat bila anak mama marah mama, tinggi suara. Anak kena tahu apa yang kita rasa. Sometimes anak tu dia tak tahu pun kita sedih. Dia tak tahu pun kita sebenarnya terkecil hati every time dia tinggi suara dan bagi arahan dekat kita. So dia tak tahu pun kita penat bila dia bagi arahan dan pada ketika tu kita tak nak buat because kita penat. Dia tak tahu. Dia dalam keadaan yang tak tahu. Bukan dia sengaja dan dia memang suka bagi arahan dan suka tengok kita penat, tak, dia just tak tahu. So kita assume anak kita tak tahu, so anak kita perlukan waktu untuk kita beritahu. Dan waktu yang terbaik untuk beritahu benda yang berkaitan dengan emosi ni adalah sebelum tidur. Dalam pukul 10, 10.30 kan. Anak sebenarnya dia punya waktu tidur tu start pukul 9. So kita kena tengok lah, kalau macam pukul 9 tu kita dah boleh tutup gelap semua, dah boleh start dah storytelling dengan anak kita. Cerita, mama pun ada heart juga, mama pun ada emosi, abang rasa, so bagi dia rasa. So sebab emosi ni adalah benda yang kita kena explain, kena cerita. Kalau tak nak tak tahu. Sebenarnya banyak lagi yang, ramai lagi yang saya rasa ada soalan tu sebenarnya. Tapi tak terluah je. Mungkin baru macam tersedar macam kena ketuk kan. So saya pun, sebab saya kita biasa dengan generasi kita umur 30-an, 40-an macam tu, dah terbiasa dengan Asian parenting yang sangat strict dan sangat macam result oriented. Padahal proses tu dia orang tak lalui. Dia tak bawa kita lalu. So maybe banyak-banyak soalan dan banyak-banyak isu yang diorang nak tahu lagi daripada Aisyah. Maybe Aisyah boleh kongsi kat mana diorang boleh reach Aisyah. Okay, kalau nak tanya saya apa-apa soalan ataupun nak tengok apa-apa yang saya share, boleh pergi dekat Facebook Siti Aisyah Rozali. Bolehlah dekat Facebook Siti Aisyah Rozali, SITI, ada apostrophe Aisyah, AISYAH ROZALLI. So boleh pergi je dekat Facebook tu dan boleh follow saya lah dekat situ. Kalau dekat IG pun ada juga Aisyah Rozali _OT. Nanti mungkin saya boleh type sikit kot lepas habis live ni, saya type dekat ruang komen tu, so boleh pergi terus dekat situ lah. So dekat situ saya memang ada banyak sharing, boleh tengok dekat picture. So sebab saya banyak juga sharing menggunakan infografik, so tekan je dekat foto tu, mana-mana tips yang anda rasa nak baca, tekan je kat situ, nanti dia akan keluar apa benda yang kita nak baca tu. Dan kalau nak tanya soalan, boleh je tanya soalan. Kita ada Telegram channel juga, nanti saya sharekan juga Telegram channel tu. Okay, dekat Telegram channel tu ada tim saya lah, tim terapi saya, kadang-kadang diorang share juga tips perkembangan kanak-kanak
dekat situ dan ada ruangan komen. So type dekat komen tu, type je soalan. Soalan berkaitan, nanti kita orang akan reply lah bila berkesempatan untuk reply. Okay. Saya difahamkan Aisyah ada satu macam perkongsian yang istimewa Aisyah nak beritahu. Okay. Perkongsian semua dah tiba-tiba dah lupa kan. Kena buka WhatsApp balik. Kan. Okay, macam ni, sekarang ni kita orang tengah edarkan satu buku percuma sebenarnya. Buku percuma tu kita edarkan sehingga hujung Oktober ni, dia masih percuma. So boleh dapatkan cepat. Cuma kena bayar postage je. Postage dengan handling je kita minta. Buku tu tajuk dia Behaviour Anakku, dan dia tentang macam mana kita nak cater behaviour anak daripada umur 3 hingga 9 tahun. So buku tu. So buku tu buku fizikal lah, bukan e-book, fizikal. So kita orang akan post. So cost postage je bayar. Buku tu kita tengah bagi percuma lah sampai 31 Oktober dan untuk pengetahuan kita print 10,000 buku tu, kita tinggal 1,000 je yang free. Saya rasa 1,000 lah, minggu lepas dia orang kata 1,000, saya tak tahu tinggal berapa. So rasanya HQ cakap hari tu habis je 10,000 batch ni, dia orang akan buku tu akan mula berbayar lah. So boleh dapatkan buku tersebut. Okay. Kalau berbayarnya harganya macam mana, sebab nak bagi tahu rugi kalau tak dapatkan secara percuma. Harga dia 35. Gitu. Sekarang bayar postage, kalau dekat Semenanjung RM12 rasanya saya postage dengan handling untuk kita orang buat balut lah kan. So RM12 harga dia. So saya rasa baik kena dapatkan sekarang lah kot. So dekat dalam tu dia macam question and answer. Apa masalah anak suka tantrum, anak suka mengamuk, anak suka pukul adik. So saya ada sharekan apakah tips-tips yang parents boleh buat lah untuk handle behavior anak-anak tu. Nak dapat kat mana tu Aisyah? Okay, boleh pergi dekat Facebook saya ataupun nanti saya akan sharekan juga link dekat komen, boleh? Boleh, no problem. So nanti saya akan sharekan link kat komen untuk siapa-siapa yang nak dapatkan buku tu, terus je tekan link tu. Sebab saya pun nak juga satu kopi buku tu walaupun belum jadi parent lagi. Saya hanya jadi parent untuk anak-anak bulus saja. Anak bulus juga perlukan perhatian. Betul, sangat banyak perhatian tu. Asyik makan je. Okay, insyaAllah. Okay. Alright, thank you so much Aisyah. Saya bukan saja gembira mendapat ilmu, tapi saya gembira juga tengok Aisyah in person walaupun online saja. Betul. Sebab dah lama tak jumpa dan baru kita interact dekat dunia maya. Kan? Dekat 20 tahun dah tak jumpa je. Bunyi macam tua. 21 tahun. 20 tahun. 19. Ya. 19. Okay lah, bagi diskaun satu tahun. Okay. Alright. Thank you so much again. Saya harap usaha Aisyah dan tim mendapat balasan Allah, dan juga saya harap Aisyah dan tim akan dapat memberi impact kepada parents dekat luar sana untuk membina generasi baru yang lebih sihat dari segi fizikal, mental, emosi dan spiritual. InsyaAllah. Okay, good luck juga untuk Sarigul dan tim Kelly. Untuk Fakrani Hayun tu husband saya, dia dah letak link kat bawah tu, nanti boleh klik. Nice. Okay. Okay, thank you so much again. Thank you so much everyone yang ada malam ni. Apa-apa persoalan apa semua boleh bagi dekat Aisyah sendiri nanti. Alright. Kita jumpa lagi insyaAllah di lain masa. Aisyah, mungkin kita akan invite lagi lain kali. Alright. InsyaAllah. Okay. Again, thank you so much dan kita jumpa next week dengan satu live lagi, iaitu kita borak untuk slot tu siapa tetamu kita nanti kita akan bagi tahu. Alright. Okay, setakat ini sahaja. Assalamualaikum dan selamat malam. Salam, bye. Bye.